Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Faris Daniel dan anda sedang menyaksikan segmen Malaysia Memilih. Dan hari ini pastinya saya ingin memberi fokus kepada tambahan jutaan pengundi baru yang akan mencorakkan demokrasi negara kita. Kerana kalau kita lihat berdasarkan dapatan daripada SPR sendiri ataupun laporan SPR sendiri melibatkan lebih 69 juta pengundi baru yang bakal turun mengundi menjelang 19 November ini. Dan untuk jam ini saya ingin kongsikan satu kajian daripada Universiti Malaya yang dikongsikan oleh Profesor Maria Dr. Rosmadi Fauzi berkaitan dengan segmen umur pengundi untuk PRU ke-15. Dan kalau kita lihat di belakang ini, lebih 50% adalah melibatkan golongan pengundi muda. Dan pengundi muda ini dimaksudkan seperti umur 18 hinggalah ke 39 tahun. Dan kalau nak bercakap tentang undi kali pertama yang bakal mengundi buat kali pertama melibatkan 6.58% daripada umur 18 hingga 20 tahun dan juga mungkin ada sebahagian daripada umur 20 hingga 29 ni yang mungkin akan mengundi buat kali pertama melibatkan 21.79% dan 30 hingga 39 tahun melibatkan 22%. Dan ini adalah segmen umur pengundi dan juga ada juga sampai ke 90 tahun ke atas melibatkan 0.41%. Tapi untuk jam ini saya ingin memberi fokus kepada segmen pengundi muda sendiri kerana kalau kita lihat di mana negeri paling muda untuk PRU ke-15. Di sini kalau anda dapat saksikan, maafkan saya, okey. Ini adalah antara senarai negeri-negeri yang melibatkan pengundi muda yang paling tinggi di Malaysia. Terutama sekali di atas sekali adalah melibatkan Putrajaya yang melibatkan 59% pengundi muda. Dan kenapa agaknya Putrajaya mencatatkan senarai tertinggi? Mungkin disebabkan peluang pekerjaan yang lebih luas di sana dan juga mungkin disebabkan juga faktor isi rumah yang berada di negeri tersebut. Dan diikuti dengan negeri Pantai Timur, Terengganu dan juga Kelantan, Labuan dan juga Sabah. Ini 5 senarai teratas yang ingin saya berikan tumpuan untuk segmen Malaysia Memilih untuk jam ini. Dan ini pula mengikut kepada catatan warna. Kalau melihat kepada warna yang lebih pekat, ini adalah negeri-negeri yang mencatatkan lebih 50% ke atas yang ada undi majoritinya didominasi dengan golongan pengundi muda. Ini adalah 5 parlimen tertinggi yang pastinya menjadi tugas ekstra ataupun ekstra homework kepada calon dan juga parti-parti yang bakal bertanding untuk melihat apa sebenarnya fokus mereka selepas meletakkan calon mereka dalam parlimen-parlimen yang tersenarai ini. Kerana kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5 melibatkan negeri Sabah dan juga Kelantan. Gua Musang Kelantan, Parlimen Pensiangang, Sepanggar, Silam dan Kelabakan semuanya di negeri Sabah. Pastinya calon-calon yang akan bertanding di Sabah perlu melihat apa agaknya strategi untuk memastikan mereka dapat menambat hati pengundi muda. Dan ini juga adalah salah satu graf ataupun carta yang menunjukkan bahawa komposisi umur muda melebihi 50%. Ini seperti yang disebutkan tadi, 2 negeri yang mencatatkan parlimen tertinggi iaitu di negeri Sabah dan juga di negeri Kelantan. Jadi untuk itu kita ingin mendalami bagaimana realitinya, kita ingin menelusuri bagaimana keadaan di luar sana. Kita ingin bersama dengan 2 wartawan dari antara beberapa negeri yang mencatatkan jumlah pengundi muda lebih daripada 5% di seluruh negeri, iaitu antaranya di Pantai Timur yang disebutkan tadi. Kita ingin bersama dengan Muhammad Muhammad, Wakil Esrawani Kelantan dan juga di Sabah, Hasimi Muhammad. Tapi terawal sekali saya ingin pergi ke Kelantan dulu. Saudara Muhammad Fandi, signifikan, mungkin boleh dikongsikan apa agaknya signifikan kepada peratusan jumlah pengundi muda ini adalah kita akan menyaksikan kumpulan yang mungkin mereka ini masih lagi tidak tahu untuk membuat keputusan. Mungkin dikategorikan sebagai pengundi atas pagar. Masih tak tahu nak pilih calon ataupun parti yang mana satu. Jadi Muhammad Fandi melihat kepada manifesto calon dan parti, faktor tersebut apa yang mungkin dapat mempengaruhi mereka untuk keluar mengundi, Muhammad Fandi? Baik, terima kasih Faris. Seperti yang Faris maklumkan sebentar tadi, benar Kelantan merupakan, kalau tidak silap saya, negeri ketiga yang mempunyai bilangan jumlah pengundi muda yang tinggi, iaitu sekitar melebihi 55.3%. Dan ketika ini sebahagian besar anak muda yang berada ataupun lahir di Kelantan ini, sebahagian besar daripada mereka itu telah pun berhijrah, sama ada bekerja di sebelah luar ataupun melanjutkan pengajian di universiti dan juga pusat pengajian tinggi di sebelah luar Kelantan. Dan sudah pasti menyentuh mengenai Kelantan ini, saya ringkaskan sedikit Faris. Di Kelantan ini antara masalah yang seringkali dibangkitkan baik politik, baik oleh mana-mana parti dan juga individu, ialah soal peluang pekerjaan yang cukup terhad dan juga kekurangan pelaburan ke Kelantan ini menyebabkan kilang-kilang besar ataupun tiada, boleh dikatakan hanya segelintir sahaja kilang yang membuka
operasinya di negeri Kelantan. Atas alasan itu, Faris, sebahagian besar anak muda yang berusia 18 tahun ke atas selepas CJ Pelajaran Malaysia SPM yang mana tidak mahu menyambung pengajian mereka memilih untuk bekerja. Namun disebabkan kerja di Kelantan ini dengan kadar gaji antara 1,200 ke 1,300 pada masa ini mendorong mereka untuk mencari peluang yang lebih baik, dan sudah pasti seperti yang Faris sebutkan sebentar tadi, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur dikhabarkan mempunyai angka bilangan jumlah anak muda yang bermestauti ataupun berada tinggal di Kuala Lumpur itu agak tinggi. Atas patut itu mereka memilih untuk bekerja sama ada di Lembah Kelang ataupun di Putrajaya ataupun di Johor Bahru maupun di Singapura. Dan saya sempat membuat beberapa kajian dan juga membuat beberapa tinjauan atas kehendak anak muda di Kelantan ini. Sebahagian besar anak muda, terutamanya anak muda Melayu khasnya, boleh dikatakan 40% dari mereka tidak pedulikan politik. Ini bermakna mereka tidak kisah siapa pemimpin yang naik, mereka tidak kisah siapa yang memimpin dan sebagainya. Bagi mereka yang penting bagi mereka peluang pekerjaan itu ada. Dan pada masa yang sama juga mereka mahukan supaya fasiliti dan juga kemudahan di kawasan setempat itu dipertingkatkan. Sebagai contoh di Kelantan ini, kita tahu gadget ataupun smartphone ini pakai oleh semua isi rumah, bukan satu ataupun dua, bahkan semua isi rumah itu memiliki talian gadget ini ataupun smartphone ini. Tapi sebahagian besar kawasan, terutamanya di luar bandar ataupun di pinggir bandar, akan menghadapi masalah capaian internet. Dan itu antara yang selalu saya dengar daripada luahan anak muda. Mereka mahukan capaian internet yang laju, mereka mahukan akses internet yang begitu meluas di kawasan pinggir bandar. Dan pada masa yang sama juga mereka yang anak muda di Kelantan ini juga, Faris, mereka lebih meminati bidang perniagaan. Dan rata-rata yang saya temui, mereka yang terlibat dengan perniagaan online ini, sebahagian besar anak muda walaupun mereka masih belajar ataupun mempunyai satu pekerjaan lain, mereka tetap mahukan ataupun suka berniaga secara dalam talian ini. Dan sudah pasti apabila bercakap mengenai berniaga dalam talian ini, mereka memerlukan dorongan, sokongan dan juga bantuan daripada pihak kerajaan, terutamanya memberi mereka kelonggaran ataupun apa-apa bentuk bantuan bagi memudahkan mereka menggunakan internet ataupun memudahkan mereka menggunakan semaksimal mungkin peluang dalam internet itu untuk mempromosikan barangan mereka. Kita tahu anak muda di Kelantan ini salah satu perniagaan yang mereka minati adalah menjual bandar dan juga kasut bandar. Dan bukan di Kelantan jualan mereka sebenarnya, mereka menggunakan platform media sosial ini untuk mempromosikan barangan mereka, sehingga kan barangan mereka bukan terhad di Kuala Lumpur ataupun Semenanjung Malaysia. Sebaliknya, saya turut menemui beberapa orang peniaga online ini, mereka berjaya mengeksport ataupun menjual barangan mereka di negara-negara jiran, Faris. Dan itu yang saya lihat keperluan anak muda. Selain daripada peluang pekerjaan, peluang perniagaan, mereka juga mahukan akses ataupun capaian internet yang lebih laju berbanding pada keadaan ketika ini, Faris. Itu adalah realiti di Kelantan. Tapi kita ingin pergi ke Sabah pula, kerana kalau kita lihat 4 kerusi parlimen di sini mencatatkan antara 5 parlimen tertinggi. Dan Hasimi, kalau di Sabah pula bercakap tentang manifesto yang ditawarkan kepada belia ini, bagaimana agaknya pengundi muda di Sabah melihat kepada tawaran yang disenaraikan? Adakah ia dapat menjamin ketenangan hati pengundi muda di sana, Hasimi? Baik, terima kasih Faris. Di studio, apa yang dikatakan Mahfandi itu betul, kerana saya juga berasal dari Kelantan. Tetapi kini anak Kelantan akan bawakan persepsi ataupun sentimen di Sabah, apa yang dimahukan khususnya oleh belia menjelang kepada 19 November, dan apa tawaran-tawaran yang akan dibawakan oleh calon dan juga parti itu mampu untuk menambat hati kumpulan pertama kali khususnya yang akan menjalankan tanggungjawab pada 19 November. Di mana kita melihat secara menyeluruh untuk statistik pengundi muda atau pertama kali di Sabah ini melebihi 140,000, iaitu kategori kedua tertinggi dalam kategori usia 29 hingga 30, 21 hingga 29 adalah kategori pertama jumlah pengundi yang tertinggi di Sabah. Kategori 18 hingga 20 tahun merupakan kategori kedua tertinggi. Jadi bagaimana peranan yang akan dimainkan oleh parti, khususnya calon. Kalau secara spesifiknya saya berada di Parlimen Peace
185 Batu Sapi ketika ini, bagaimana saingan 5 penjuru calon-calon yang akan bertanding merebut kerusi ini mahu memikat hati pengundi khususnya di kawasan ini dan Sabah secara menyeluruh. Apa yang dikatakan oleh Muhammad Fandi mengenai peluang pekerjaan, juga akses internet, juga harapan untuk mewujudkan kilang dan sebagainya, ia hampir sama dengan apa yang dimahukan di Sabah ini juga, di mana kita melihat kepada anak-anak muda ini banyak berhijrah keluar, termasuk juga di Semenanjung. Kalau di Batu Sapi ini mereka memilih keluar ke luar bandar, misalnya ke Kota Kinabalu, juga ke ibu negara Kuala Lumpur. Ini perkara-perkara yang juga berlaku di Sabah seiring dengan Kelantan juga, yang mana harapan di Batu Sapi secara khususnya kita melihat kepada kedudukan geografinya yang juga dekat dengan kawasan laut dan sebagainya, ekonominya dari segi hasil laut. Ini antara harapan yang disuarakan oleh mereka di sini, mahukan sebuah kilang juga sebenarnya, contoh untuk mengusahakan hasil-hasil laut, bagaimana ini ekonomi ini boleh dimanfaatkan di Batu Sapi sekaligus memberi peluang kepada anak muda untuk mengembangkan ekonomi mereka dan menjana pendapatan, khususnya untuk mengelakkan daripada mereka ini keluar dari kawasan-kawasan. Juga disentuh di sini adalah mengenai peluang pekerjaan dari segi mereka lepasan graduan, yang mana difahamkan juga ramai pelajar yang habis college ataupun universiti tidak dapat mengikuti khusus atau peluang pekerjaan yang sama mungkin dengan kos yang mereka ambil. Ini juga cabaran yang perlu dilihat. Mahasiswa ataupun graduan itu berdepan dengan keadaan sekitar yang mana mungkin juga tidak boleh terlalu memilih peluang pekerjaan. Namun berbeza di Batu Sapi ini, graduan yang habis belajar tidak dapat untuk menceburi sektor perniagaan atau sektor pekerjaan, kerana satunya adalah kerana terhadnya peluang di sini yang menyebabkan mereka ini terpaksa memilih satu inisiatif untuk menjalankan perniagaan sendiri. Tetapi apa cabaran yang dihadapi oleh mereka juga di sini adalah kekangan sumber untuk mereka mengembangkan peluang pekerjaan atau perniagaan itu sendiri, dan juga jumlah pelanggan yang berkurangan khususnya ketika pasca pandemik COVID-19 ini. Perkara-perkara ini perlu diselusuri oleh calon-calon yang bakal diberikan mandat nanti. Selain juga kita melihat kepada sentimen pengundi ini, selain itu adalah mengenai calon yang akan dipilih oleh mereka bukan berdasarkan parti, tetapi bagaimana calon itu bergerak untuk menunaikan hasrat rakyat. Kita dengarkan apa dikatakan oleh beberapa individu mewakili belia di Parlimen Batu Sapi. Langsung tidak. Itu yang kita pun pelik. Sedangkan kawasan Batu Sapi ini sebenarnya majoriti rakyat dia kan banyak daripada pekerjaan seperti daripada pesisiran pantai lah. Sepatutnya mungkin kita boleh bina kilang untuk asaskan makanan laut. Contoh kan. Tapi benda ni saya pernah ajukan lah beberapa tahun dulu sebelum PRU 15 ni daripada 14 wakil-wakil yang sebelum. Tapi benda tu cuma janji lah, tiada tindakan. Salah satu macam contoh daripada segi ramai kita punya pelajar sebenarnya bijak-bijak pandai, tapi kurang diambil perhatian. Jadi Alhamdulillah mungkin PRU ini kan kali ini, kan kita sedia maklum 18 tahun hingga 21 tahun ini adalah pengundi yang baru. Dan ini adalah pertama kali mereka mengundi. Dari sentimen di sini, bagaimana kepada penerimaan mereka terhadap politik khususnya? Bagaimana politik yang mereka mahukan? Contoh pemimpin yang bagaimana yang dicerminkan atau diharapkan oleh mereka? Okey, rata-rata lah bila saya jumpa belia-belia kan, majoriti diorang mau satu pemimpin kalau boleh berjiwa rakyat, satu. Kedua, berpikiran seperti belia. Kita sedia maklum sekarang ni, pemikiran belia-belia sekarang kan, dia ni di luar jangkaan tau. Diorang ni lebih jenis. Itu antara isu mungkin bertahun-tahun. Mungkinlah ada berapa sudah kali saya tengok darilah parti BN dulu, warisan, macam kawan saya lah ada yang mewakili suara belia Taman Mawar. Bukan saja di sini, mungkin ada di tempat lain juga. Ada tempat-tempat yang dorang bangunkan untuk aktiviti sukan, tapi selepas rosak dorang tidak ambil peduli. Jadi kami mau apa-apa macam contohlah, kalau setiap suara-suara belia tu
mereka tolonglah dengar. Pasal sekarang umur 18 tahun hingga 21 tahun mengundi. Jadi setiap wakil calon mana-mana parti saya minta tolong. Jangan hanya cakap, tapi kita buat sampai jadi. Baik, itu yang dikongsikan oleh yang ditemubual oleh Hasimi di Sabah, kerana kita melihat kedua-dua negeri yang saya temubual hari ini di Kelantan dan juga di Sabah masing-masing ada pendirian yang sama, harapan yang sama kerana mereka mahukan anak-anak muda ini mahukan peluang pekerjaan yang lebih luas supaya mereka tidak perlu bermastautin ke luar negeri ataupun pergi ke luar bandar untuk mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan apa yang mereka study dan juga apa yang mereka pelajari di sekolah dan juga di universiti dan sebagainya. Dan kalau kita lihat juga ini antara isu pokok kerana ini menentukan masa depan negara, kerana mereka inilah juga yang menjadi suara untuk demokrasi negara kita ini, kerana merekalah yang mencorakkan demokrasi negara kita, dan itu perlulah diberi perhatian oleh calon-calon yang bertanding dan juga parti-parti yang bertanding. Tanya balik kepada mereka, adakah memadai dengan manifesto yang ditawarkan untuk golongan belia ini supaya mereka dapat rasa lebih semangat untuk keluar mengundi kerana melihat tawaran-tawaran yang diberikan itu selaras dengan apa yang mereka harapkan untuk PRU ke-15. Terima kasih Muhammad Fandi dan juga Hasimi atas perkongsian tersebut. Saya kira itu sahaja untuk segmen Malaysia Memilih segmen pertama. Kita kembali lagi selepas ini.